Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berada di sini pada tengah hari ini berhadapan dengan kedutaan Filipina di Jalan Kiaping. Okay. Adalah untuk menyatakan satu bantahan yang tegas. Bantahan atas nama kemanusiaan kepada kedutaan Filipin kerana gagal mempercepatkan proses pengeluaran travel dokumen kepada masyarakat ataupun rakyat Filipin yang berada di Sabah. Ini isu yang tuntas di mana terdapat lebih 6,000 kita anggarkan terdapat lebih 6,000 orang Filipin yang ditahan di deportation center ataupun depoh tahanan, pusat tahanan sementara di wilayah Sabah. Bayangkan tuan-tuan, 6,000 bukan satu jumlah yang kecil, merupakan satu jumlah yang besar, di mana mereka ini telah ditahan mungkin di atas kesalahan-kesalahan di bawah akta immigration, ataupun kesalahan-kesalahan di bawah akta pasport, ataupun mungkin di bawah akta jenayah. Pokoknya setelah mereka telah menjalani hukuman, sama ada dipenjarakan ataupun sama ada telah mereka bayar compound kerana kesalahan di bawah akta immigration ataupun akta pasport, mereka kena dihantar ke dalam pusat tahanan sementara di 4 pusat tahanan sementara di Sabah. Sebelum ini MHO mengandaikan bahawa ini merupakan satu masalah di peringkat Jabatan Immigration Malaysia. Tetapi apabila kita mendapat penjelasan daripada Jabatan Immigration Malaysia, yang mana Jabatan Immigration Malaysia sebenarnya ingin menyegerakan pengusuran mereka keluar ke negara asal, penghantaran pulang ke negara asal. Cuma masalahnya adalah kedutaan Filipina melambatkan kehadiran untuk menemuduga ataupun nak verify rakyat Filipin dan mengeluarkan travel dokumen untuk mereka diusir. Kesan daripada ini menyebabkan isu kemanusiaan terjadi, di mana ada di kalangan mereka ini ditahan bertahun-tahun. Bayangkanlah tuan-tuan, hanyalah kerana kesalahan, tinggal lebih masa, seseorang itu boleh menjalani hukuman membayar compound sebanyak RM3,000, tetapi mereka dipenjarakan ataupun ditahan di depoh tahanan melebihi 2 tahun. Ini tak masuk akal. Apa kesannya? Disebabkan kita mempunyai kadar deposit pusat tahanan yang tidak banyak, menyebabkan jumlah begitu banyak, maka tidak selesa. Berlakulah krisis makanan, berlakulah masalah yang melibatkan penempatan, masalah kebersihan, sehingga ada di kalangan yang ditahan itu sakit, ada di kalangan yang ditahan itu mati, ada di kalangan yang ditahan itu yang berlaku lumpuh. Kita boleh tunjuk kes. Mana tunjuk kes yang lumpuh? Ini salah satu daripada yang kita jumpa, orang yang lumpuh duduk terbaring di dalam tandas di pusat tahanan. Ada orang tua yang duduk ditahan selama 2 tahun. Ini merupakan krisis kemanusiaan yang tidak masuk akal. Ketika kita bercakap soal bagaimana tahanan-tahanan Israel, di mana orang-orang yang ditahan di penjara Israel, ada juga di kalangan orang-orang yang ditahan di pusat tahanan sementara yang berlaku krisis kemanusiaan. Kita tidak boleh menyalahkan peringkat Jabatan Immigration Malaysia kerana mereka ingin mengusir. Malangnya, ada di kalangan sepatutnya kerajaan ataupun kedutaan Filipina menyegerakan pengeluaran travel dokumen supaya individu-individu yang begini diusir cepat, supaya mereka tidak ditahan dalam tempoh yang panjang. Apakah masalah daripada mereka ditahan dalam tempoh yang panjang? Masalah yang pertama adalah krisis kemanusiaan. Seseorang ditahan dalam tempoh yang lama dalam satu kesalahan yang tidak patut ditahan dengan begitu lama. Hanyalah isu pasport dan isu permit, yang mana isu ini bukanlah isu jenayah, tetapi mereka tidak boleh diusir kerana tidak ada travel dokumen. Adakah ini masuk akal? Masalah yang kedua, kerajaan Malaysia terpaksa menanggung beban untuk memberi makan ataupun menjaga mereka. Macam saya cakap tadi,
dianggarkan kos makanan sebanyak RM10 satu hari. Bayangkanlah sekiranya ada 6,000 tahanan di pusat tahanan, maka jumlahnya adalah 60,000. Ini anggaran. Bayangkanlah kos ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh pembayar-pembayar cukai di Malaysia. Adakah ini adil? Sebab hanya kerana masalah travel document. Jadi inilah satu isu yang kita ingin mendesak. Kita merayu kepada kedutaan Filipin supaya mempercepatkan pengeluaran travel document, kerana ini adalah isu kemanusiaan. Jangan dibebankan, jangan hanya kerana isu birokrasi, hanya krisis yang melibatkan dokumentasi. Nasib seseorang berada di dalam tahanan, dihilangkan nilai kemanusiaan. Bayangkanlah kalau yang ditahan itulah anak-anak kamu sendiri. Bayangkanlah kalau yang ditahan itu adalah saudara mara kamu. Takkanlah kamu nak biarkan orang berlaku begitu. Kita hari ini memperjuangkan isu kemanusiaan di luar negara. Kita bercakap isu kemanusiaan di Palestin. Kita bercakap isu kemanusiaan di China. Di China. Kita patut bercakap isu kemanusiaan di negara kita sendiri yang lebih dekat, di mana ada individu yang ditahan dalam tempoh masa yang begitu lama. Dan ini amat memalukan. Jangan sampai ada pula wartawan-wartawan asing yang membuat liputan yang menyebabkan kita akan jadi malu kerana tidak menguruskan isu kemanusiaan dengan begitu baik. Saya tidak menyalahkan kerajaan Malaysia secara keseluruhan. Saya cuma meminta dan merayu kepada 3 badan ini, iaitu Kementerian Dalam Negeri, Kedutaan Filipina dan juga Kerajaan Negeri Sabah, agar duduk semeja mencari jalan penyelesaian. Jangan sampai ada yang mati beramai-ramai di pusat tahanan sementara. Kita dah dengar dalam tahun ni dah berlaku 2 kali rusuhan. Kenapa mereka merusuh? Kerana mereka sudah tidak tahan lagi. Adakah kita perlu membiarkan mereka begitu? Kita tidak boleh, tuan-tuan. Isu kemanusiaan ini adalah isu sejagat. Kalau kita kita kasihan dengan rakyat Palestin yang berada di Palestin. Kita kasihan dengan masyarakat Uighur yang berada di China. Kita juga perlu kasihan dengan masyarakat Bajau Suluk yang berada di Sabah, ataupun masyarakat asing ataupun masyarakat stateless yang ditahan di... Pada hari ini kita berada di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berada di sini pada tengah hari ini berhadapan dengan kedutaan Filipina di Jalan Kiaping. Okey. Adalah untuk menyatakan satu bantahan yang tegas. Bantahan atas nama kemanusiaan kepada kedutaan Filipin kerana gagal mempercepatkan proses pengeluaran travel dokumen kepada masyarakat ataupun rakyat Filipin yang berada di Sabah. Ini isu yang tuntas, di mana terdapat lebih 6,000, kita anggarkan terdapat lebih 6,000 orang Filipin yang ditahan di deportation center ataupun depoh tahanan, pusat tahanan sementara di wilayah Sabah. Bayangkan, tuan-tuan, 6,000 bukan satu jumlah yang kecil, merupakan satu jumlah yang besar, di mana mereka ini telah ditahan mungkin di atas kesalahan-kesalahan di bawah akta immigration, ataupun kesalahan-kesalahan di bawah akta pasport, ataupun mungkin di bawah akta jenayah. Pokoknya setelah mereka telah menjalani hukuman, sama ada dipenjarakan ataupun sama ada telah mereka bayar compound kerana kesalahan di bawah akta immigration ataupun akta pasport, mereka kena dihantar ke dalam pusat tahanan sementara di 4 pusat tahanan sementara di Sabah. Sebelum ini MHO mengandaikan bahawa ini merupakan satu masalah di peringkat Jabatan Immigration Malaysia. Tetapi apabila kita mendapat penjelasan daripada Jabatan Immigration Malaysia, yang mana
Jabatan Imigresen Malaysia sebenarnya ingin menyegerakan pengusuran mereka keluar ke negara asal, penghantaran pulang ke negara asal. Cuma masalahnya adalah kedutaan Filipina melambat-lambatkan kehadiran untuk menemu duga ataupun nak verify rakyat Filipin dan mengeluarkan travel dokumen untuk mereka diusir. Kesan daripada ini menyebabkan isu kemanusiaan terjadi, di mana ada di kalangan mereka ini ditahan bertahun-tahun. Bayangkanlah tuan-tuan, hanyalah kerana kesalahan. Tinggal lebih masa, seseorang itu boleh menjalani hukuman, membayar kompaun sebanyak RM3,000, tetapi mereka dipenjarakan ataupun ditahan di depoh tahanan melebihi 2 tahun. Ini tak masuk akal. Apa kesannya? Disebabkan kita mempunyai kadar deposit pusat tahanan yang tidak banyak, menyebabkan jumlah begitu banyak, maka tidak selesa. Berlakulah krisis makanan, berlakulah masalah yang melibatkan penempatan, masalah kebersihan, sehingga ada di kalangan yang ditahan itu sakit, ada di kalangan yang ditahan itu mati, ada di kalangan yang ditahan itu yang berlaku lumpuh. Kita boleh tunjuk kes. Mana tunjuk kes yang lumpuh? Ini salah satu daripada yang kita jumpa orang yang lumpuh, duduk terbaring di dalam tandas di pusat tahanan. Ada orang tua yang duduk ditahan selama 2 tahun. Ini merupakan krisis kemanusiaan yang tidak masuk akal. Ketika kita bercakap soal bagaimana tahanan-tahanan Israel, di mana orang-orang yang ditahan di penjara Israel, ada juga di kalangan orang-orang yang ditahan di pusat tahanan sementara yang berlaku krisis kemanusiaan. Kita tidak boleh menyalahkan peringkat Jabatan Imigresen Malaysia kerana mereka ingin mengusir. Malangnya, ada di kalangan sepatutnya kerajaan ataupun kedutaan Filipina menyegerakan pengeluaran travel dokumen supaya individu-individu yang begini diusir cepat, supaya mereka tidak ditahan dalam tempoh yang panjang. Apakah masalah daripada mereka ditahan dalam tempoh yang panjang? Masalah yang pertama adalah krisis kemanusiaan. Seseorang ditahan dalam tempoh yang lama dalam satu kesalahan yang tidak patut ditahan dengan begitu lama. Hanyalah isu pasport dan isu permit, yang mana isu ini bukanlah isu jenayah, tetapi mereka tidak boleh diusir kerana tidak ada travel dokumen. Adakah ini masuk akal? Masalah yang kedua, kerajaan Malaysia terpaksa menanggung beban untuk memberi makan ataupun menjaga mereka. Macam saya cakap tadi, dianggarkan kos makanan sebanyak RM10 satu hari. Bayangkanlah sekiranya ada 6,000 tahanan di pusat tahanan, maka jumlahnya adalah 60,000. Ini anggaran. Bayangkanlah kos ini ditanggung oleh siapa? Ditanggung oleh pembayar-pembayar cukai di Malaysia. Adakah ini adil? Sebab hanya kerana masalah travel dokumen. Jadi inilah satu isu yang kita ingin mendesak. Kita merayu kepada kedutaan Filipin supaya mempercepatkan pengeluaran travel dokumen, kerana ini adalah isu kemanusiaan. Jangan dibebankan, jangan hanya kerana isu birokrasi, hanya krisis yang melibatkan dokumentasi. Nasib seseorang berada di dalam tahanan, dihilangkan nilai kemanusiaan. Bayangkanlah kalau yang ditahan itulah anak-anak kamu sendiri. Bayangkanlah kalau yang ditahan itu adalah saudara mara kamu. Takkanlah kamu nak biarkan orang berlaku begitu. Kita hari ini memperjuangkan isu kemanusiaan di luar negara. Kita bercakap isu kemanusiaan di Palestin. Kita bercakap isu kemanusiaan di China. Di China. Kita patut bercakap isu kemanusiaan di negara kita sendiri yang lebih dekat, di mana ada individu yang ditahan dalam tempoh masa yang begitu lama. Dan ini amat memalukan. Jangan sampai ada pula wartawan-wartawan asing yang membuat liputan yang menyebabkan kita akan jadi malu kerana tidak menguruskan isu kemanusiaan dengan begitu baik. Saya tidak menyalahkan kerajaan Malaysia secara keseluruhan. Saya cuma meminta dan merayu kepada 3 badan ini, iaitu
Kementerian Dalam Negeri, Kedutaan Filipina dan juga Kerajaan Negeri Sabah agar duduk semeja mencari jalan penyelesaian. Jangan sampai ada yang mati beramai-ramai di pusat tahanan sementara. Kita dah dengar dalam tahun ni dah berlaku 2 kali demo, dah berlaku 2 kali rusuhan. Kenapa mereka merusuh? Kerana mereka sudah tidak tahan lagi. Adakah kita perlu membiarkan mereka begitu? Kita tidak boleh, tuan-tuan. Isu kemanusiaan ini adalah isu sejagat. Kalau kita mengasihan, kita kesian dengan rakyat Palestin yang berada di Palestin. Kita kasihan dengan masyarakat Uighur yang berada di China. Kita juga perlu kasihan dengan masyarakat Bajau Suluk yang berada di Sabah, ataupun masyarakat asing ataupun masyarakat stateless yang ditahan sementara. Saya patutnya meminta kerajaan mengubah nama daripada Pusat Tahanan Sementara. Mereka memanggil Pusat Tahanan Sementara. Cakaplah Pusat Tahanan Selama-lamanya. Kenapa nama Pusat Tahanan Sementara? Adakah 2 tahun tu sementara? Tak masuk akal. Tukar nama. Namakan Pusat Tahanan Selama-lamanya. Ini isu kemanusiaan. Jangan biarkan. Kita hari ini bercakap soal orang. Kita kena ingat, rakyat Malaysia juga berada di luar negara. Rakyat Malaysia juga berada di mana? Di Australia. Rakyat Malaysia juga ada di New Zealand. Adakah kita akan biarkan sekiranya ada di kalangan rakyat Malaysia yang ditahan dalam tempoh yang lama di Australia? Sudah tentu kita tak boleh terima. Begitulah juga dengan masyarakat Filipin yang sebahagian besarnya beragama Islam, ditahan di Pusat Tahanan Sementara yang merupakan rumpun yang sama dengan kita, iaitu rumpun Melayu. Walaupun mereka berbajau suluk, mereka orang suluk, mereka orang Bugis, mereka satu rumpun dengan kita, rumpun Melayu. Adakah perlu kita biarkan mereka begitu? Kita perlulah memberikan sedikit perhatian kepada isu ini supaya tidak ada isu kemanusiaan, supaya nama Malaysia tidak rosak kerana gagal mengatasi isu kemanusiaan. Saya dengan ini merayu atas nama kemanusiaan. Lupakanlah sengketa di antara negara. Lupakanlah sengketa di antara tuntutan geografi. Pergi lihat pada isu yang lebih tuntas. Ada manusia yang sedarah, yang mempunyai darah, yang dia juga manusia, berada di pusat tahanan. Kalau tuan-tuan ada pernah berjumpa dengan orang-orang yang ditahan, tuan tahu apa rasa perasaannya apabila mereka tinggal dalam depo tahanan yang sempit hanya pada satu kesalahan yang mereka telah jalani hukuman betul, iaitu membayar kompaun. Mereka sepatutnya diusir dengan cepat, tetapi mereka tidak diusir hanya kerana tidak mempunyai travel dokumen surat perjalanan daripada Kedutaan Filipina. Kenapa isu ini tidak berlaku kepada warga asing daripada Indonesia? Kenapa hanya berlaku kepada Kedutaan Filipina? Saya dengan ini meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negara dan juga Kedutaan Filipina dan juga Kerajaan Negeri Sabah untuk duduk semeja, lupakan sengketa, lupakan birokrasi, pergi kepada pokok kemanusiaan untuk menyelesaikan masalah jiwa manusia yang berada di 4 depoh tahanan di negeri Sabah. Itu saja daripada saya. Sekiranya ada apa-apa soalan, boleh tanya. Ada sebarang soalan? Jika tidak ada soalan, ada sebarang tambahan? Isu ni only confined to southern Philippines, Yes, southern Philippines and more focus to Sabah Deportation Center, pusat tahanan sementara di Sabah. Yang kata bahasa tanggal tu apa? Ada apa-apa tambahan lagi? Wan? Faruk? Jika tidak ada apa-apa soalan, kita mengucap ribuan terima kasih kepada pihak media dan kita minta untuk isu ini cuba tolong panjangkan. Ini isu penting
Jangan sampai ada kematian di dalam depo tahanan dan kita akan malu kerana tidak dapat menyelesaikan masalah ni. Soalan saya, adakah isu ni akan jadi setahun lagi ke? Mungkin akan jadi 5 tahun. Saya tidak tahu. Pokoknya kita sebagai Malaysia International Humanitarian, Badan Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa, memberikan fokus untuk menjaga isu kemanusiaan dan kita tidak akan berganjak. Kita akan terus mendesak Kedutaan Filipina, Kementerian Luar Negara untuk berada di meja rundingan untuk menyelesaikan isu jiwa-jiwa yang berada di dalam depo tahanan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang di Semenanjung ini, apabila dia orang tahu Filipin Islam, dia orang kurang layan di dalam. Cuma yang dia orang layan betul-betul yang Kristian saja. Banyak yang menyerah diri sini, Filipino daripada Mindanao, Islam, sampai balik saja tak bagi surat apa-apa. Sia-sia. Ya, dia orang kurang layan orang Islam. Yang di dalam ini, yang bekerja di embassy di dalam. Lagipun dia orang lagi kasih malu lagi. Apabila dia orang bercakap dalam Islam, semua orang sama. Cakap lagi apa pasal mau minta travel di komen, dia kata kamu bukan orang Filipin. Kenapa dia orang datang sini kalau bukan orang Filipin? Dia orang tak ada dokumen apa-apa. Kenapa nak dianaktirikan orang Mindanao? Ya, tapi itulah yang saya nampak sebab kerja saya ni selalu hari-hari di sini. Jadi yang saya nampak kalau orang Filipin Islam, dia orang tak berapa layan di dalam. Malahan dia orang kasih malu lagi. Yang orang di dalam ni. Maknanya ada panggilan untuk orang ni. Dia panggilnya Dayak ke, panggil ke Lanun ke, dia panggil apa itu? Tak ada, dia orang tak ada panggil apa-apa. Habis dia malukan Cuma dia orang tak nak bagi. Sebab dia kata surat beranak, kalau kau betul-betul orang Filipin, mana surat beranak. Jadi surat beranak tak ada, dia orang tak dapat apa-apa. Itu yang kasihan. Jadi kebanyakan Filipin daripada Mindanao ni surat beranak tiada. Sebab dia orang ni tahulah. Ada yang dua negeri, dua alam. Kadang-kadang kan negara itu negara kecoh. Ada yang beranak di dalam di pulau, di dalam hutan pakai bidan sebab biasalah anak Moro, anak Abu Sayyaf. Kalau pergi hospital nanti bapak dia orang kena tangkap, jadi terpaksa beranak di hutan. Jadi surat beranak tiada. Jadi apabila anak itu sudah besar, merantau ke Malaysia, pergi nak balik kampung minta travel document, Filipina Embassy tak layak. Kalau kebanyakan orang Islam, dia orang tak layak. Kau tinggal di sini? Saya ada 27 tahun sudah. Asal Sabah lah. Saya saya Kau tahu kan macam mana di Sabah kan? tahu. Saya bawa taksi. Saya pemandu taksi. Saya ini stesen saya. Saya hari-hari di sini. Jadi keadaan di sini saya tahu. Sini. Saya era baru. Saya orang Sandakan. Sandakan. Saya orang Batu Sampit. Kesian betul tak bang? Kesian tak? Ya, betul. Bayangkan orang dalam tu kan. Macam saya cakap tadi lah, kau mau gaduh-gaduh pun, kenapa mau libatkan orang? Manusia. Kan Itu kau, masalah. kalau kau boleh bagi passport travel dokumen sama ini orang di sini, Filipina, kenapa kau tak boleh susah bagi orang di sana? Itu masalahnya. Kalau orang Islam, dia orang kurang layak. Filipino Islam, dia orang kurang layak. Ini yang masalah sekarang. Pilih kulit.